tahu tak filem tentang filem itu di hampir tidak dapat ditayangkan? Memang saya tahu. Yang sebab rasmi yang Yasmin kata kenapa tak boleh tayangkan, dia kata sebab censorship board tak lulus. Tapi sebenarnya banyak sebab dia lah. Ada yang dia tak cakap. Faham tak perasaan dia masa tu? Perasaan dia actually yang dia tak tunjuk tu pada banner mualaf tu memang ditulis, dia kata the film that Malaysia might never get to see. Yang tu sebab Yasmin dia kan terror marketing. Yang tu sebahagian dari macam marketing taktik lah. So that like orang nak tengok tapi tak dapat tengok. So build up the yang tension tu lah. Bukan saja ada restriction, tapi juga dia tahu macam mana yang how to buat yang terbaik untuk keadaan yang tak mengizinkan dia. Selepas menonton Mualaf, ada apa sedutan ataupun adegan yang Jovian sampai sekarang teringat-ingat lagi, ataupun adegan mana yang Jovian terasa macam sesuatu yang begitu bermakna pernah berlaku dalam hidup Jovian? Yasmin dia bukan saja teman sekerja lah, dia kawan baik. Sebab saya ni banyak mental problem, banyak isu lah. Sebab masa saya kecil, saya kan agak nakal lah. So dalam misalan sebab saya tak selalu dapat mengigau, nightmare. Sebab saya tak dapat maafkan mak saya. Sebab kan saya nakal, cara dia hukum saya, dia agak teruk sikit lah. Benar sekali, sebab saya nakal, saya tak lulus peperiksaan, lepas tu tak nak belajar, dia bogilkan saya, lepas tu dicampak di jalan raya, lepas tu dia bawa kereta lari. Memang sedutan tu dalam filem itu benar. So masa I first kenal Yasmin, sebab dia tahu saya ada masalah, tak boleh nak lupakan peristiwa tu. Jadi dia kata, bestnya saya nak buat filem tentang benda ni. Sebab Yasmin dia kata kehidupan sebenar, dia punya insiden lebih terror dari benda yang direka. Jadi masa kita kerja dengan dia pun, kalau kita buat skrip Petronas, dia selalu suruh kita ambil dari pengalaman hidup yang sebenar, jangan direka-reka. Sebenarnya yang banyak skrip Petronas tu yang asal dimulakan Yasmin. Lepas tu sebab dia sifat dia sangat pemurah, dia open peluang untuk buat skrip kepada semua orang. Tak kira sama ada you setiausaha ke, resepsionis ke, traffic controller ke, copywriter ke, semua diberi peluang untuk buat skrip. Lepas tu dia bawa kita sekali pergi present pada klien. Maksudnya dia akan dengar cerita semua orang, tak kira dari rakan sekerja ke, ataupun orang-orang yang mungkin kita selalunya tidak faham tentang hidup mereka. Yang skrip tu dia memang suruh, misal kata sekretari dia, dia setiap kali ada perayaan, katakan Hari Raya, Deepavali, Raya Cina pun, dia suruh semua staff datang kat bilik dia,
lepas tu bagi cerita hidup dia. Lepas tu dia kata, okey, yang ni saya suka, yang ni saya suka, yang ni suka. Okey, tuliskan macam cara you tulis cerita. Jangan tulis cara skrip. Ya. Lepas tu lepas kita dah tulis, dia tengok, okey, jom kita tunjuk kat klien. Lepas tu bukan dia yang present, dia suruh orang yang mengalami pengalaman tu ceritakan pengalaman tu kepada klien terus. So lepas tu klien pun terasa feeling tu. Cara Yasmin buat presentation dekat Petronas, dia ada satu larangan yang tidak dibenarkan buat storyboard. Ya. Sebab dia kata storyboard tu bukan real. Dia nak orang yang mengalami pengalaman tu ceritakan semula apa yang berlaku pada dia. Sebab tu bila you tengok cerita Petronas dulu, feeling dia ada sebab dia memang real. Rupa-rupanya memang dari pengalaman semua orang. I ingat sebab dulu kan kita tengok iklan memang bertanya-tanya sebab apa Kak Yasmin boleh faham semua orang pemikiran ataupun walaupun Kak Yasmin daripada bangsa Melayu kan, dia faham sangat tentang orang India, orang Cina. Kak Orchid, selalu kita bertanya-tanya, Kak Yasmin seorang yang tabah dan juga open-minded. Boleh ceritakan tak sifat Kak Yasmin? Sebab apa dia suka sangat selalu bergaul dengan orang yang berbagai bangsa. Ada tak dia ceritakan dengan kepada Kak Orchid? Itu memang sifat kami daripada keluarga. Yes, keluarga. Mak dengan abah, keluarga kita semua jemput segala bangsa datang ke rumah. Ada kalanya yang tak kenal pun kita jemput untuk tidur bermalam ya. So memang daripada kecil lah itu adalah hidup lesang kami. Tak kira kalau dia ni berbahasa Cina, dia tak boleh datang ke rumah, tak macam tu. So kita semua ramai kawan yang boleh datang bila-bila masa, boleh makan, minum, gelak ketawa, bermalam, berapa malam pun tak apa. So rumah tak pernah sunyi. Ada tak adegan iklan dalam Petronas ke, dalam TV ke, pernah tak adegan yang pernah berlaku dalam keluarga kamu? Iklan. Yang mana satu iklan yang dia ni yang dilakonkan masa tu Mohsin punya promosi. Ya. Yana yang melakonkan Watak Orchid. Ya. Satu hari saya beritahu Kak Yasmin, anak saya balik, English dia tak dapat 100% tau. Dia nangis. Masa tu dia darjah 1. So dia kata, saya tengok keputusan dia dapat 98, dia nangis. Saya kata, kenapa nangis? So saya tengok balik kertas biasa dia kata I dash rambutan. Jadi dia punya jawapan semua dah dibagi. Thank you, welcome, don't like. So yang lain semua dia dah jawab. Jadi tinggal don't like, I do not like rambutan. Tapi rambutan adalah buah-buahan yang paling disuka. Jadi dia tulis I like rambutan. Sebab itu dia dapat salah. So jadi Kak Yasmin guna itu untuk buat skrip advert dia masa di sekolah. Okey, malam ni kan kita berborak-borak di sini, tapi I rasa macam 1 jam tak cukup lah. Banyak lagi kita tak terangkan. Boleh tak next hour Kak Orchid dan juga Cipeng, Jovian tunggu 15 minit lagi selepas berita, kita nak tanya lagi
kawan Kak Albi kan nak tanya soalan tuju kepada Kak Orchid. So mungkin lepas ni kan kita berjumpa lagi. Apa kata kita dengar sedutan Kak Yasmin menceritakan sebab apa selalunya kita dah tanya-tanya orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, bangsa lain, kita selalu tertanya race, apakah perkauman. Tapi bagi Kak Yasmin, dia ada jawapannya yang tersendiri. Bila kita buat di Bali pun ada orang India yang mengatakan kenapa, macam mana boleh faham masyarakat India. Tapi bagi saya kan, kalau kita fikir mendalam tentang sebuah masyarakat, tak kira kaum lah kita dalam akhirnya kita akan menyedari bahawa manusia sama-sama. 第2个小时的安全靠谱地带，你好，我是吉安。今天在节目中有3位非常特别的朋友哦。那如果在听着节目的朋友，或许会想，今天为什么这个语言会变成了马来西亚语啊，就是国语？我觉得在做节目的过程，我经常都会用这样的心态来面对大家。身处在马来西亚，教会了我们一件事情，那就是宽容，宽容去对待任何人，宽容去对待任何事情。所以今天无论是用任何语言，它其实都在表达我们每一个马来西亚人的心声。今天晚上的节目中有3位朋友，分别是Yasmin 的前同事，也是一位非常要好的朋友，就是叫做Jovian Lee。那另外一位是年轻的朋友静平，他只是跟Yasmin 相处了6个月，可是对他来说，这是人生当中非常重要的时刻。那第3位当然就是Yasmin 的亲妹妹，也就是在电影中我们经常都会看到那个女主角Sharifah Amani 饰演的那个角色的名字，那就是 Orchid。Orchid 是一朵花，那就是胡姬花。那今天这朵胡姬花就来到节目中了。Apa yang saya terangkan tadi kan Kak Orchid, saya cakap memang Kak Orchid bagaikan sekuntum bunga orchid. Ramai memang bertanya-tanya di keluarga Kak Yasmin kan, semua orang nama dia ada berkaitan dengan bunga. Adakah ibu bapa sukakan bunga? Ya, Mas. Rumah saya kan dikelilingi oleh bunga. Mak suka tanam. Kalau pergi ke rumah Kak Yasmin di Langkawi kan, mak saya dengan bapa saya sekarang ada di sana. Kak Yasmin bina sebiji sebuah rumah untuk mak dengan abah di Langkawi, di tengah-tengah bendang, sawah bendang. Pasal saya dan suami saya ada bawa mak dengan abah bercuti di Langkawi. Jadi dia terpikat sangat dekat sebuah bilik kami sewa masa tu di Portemalai. Jadi sunrise, dan kami bawa dia pergi memancing, island hopping, memancing. Mak memang suka memancing, jadi dia pun belikan mak sebuah bot. Sampai sekarang mak akan memancing. Dia tangkap, dia tangkap ikan yang besar-besar. Ya, barakuda 13 kilo hari tu dia tangkap. Jadi salah satu yang Kak Yasmin mungkin tak tercapai lagi dia punya impian ni lah, untuk tengok rumah tu siap. Kerana dia meninggal masa tu rumah tu separuh dibina. Patutlah sebab masa itu tengok filem Muksi, ada satu scene di tengah sawah. Kemudian Kak Yasmin pernah menerangkan, bercakap dengan saya, cakap alangkah baiknya Jason dengan Orchid seakan-akan tinggal dalam kayangan, begitu happy, begitu aman di tengah sawah bendang. Itulah mungkin impian dia. Dia memang suka buat mak dengan abah happy. Apa yang mak dengan abah nak mesti dia tunaikan. Pada dia, mak dengan abah ialah segala-galanya lah. Ya, dan buat filem pun untuk mak abah, kerja pun untuk mak abah. Jadi apa yang mak dengan abah nak mesti dia tunaikan. Tapi
dia dah tak ada kan. One of the selalu dia cakap, biarlah mak mati dulu kan, jangan kita kan, pasal dia tak nak mak sengsara. Dia cakap macam tu. Tuhan lebih mencintai Kak Yasmin. Ya. Mungkin ramai yang tertanya-tanya sebab kita memang selalu nak sangat tengok bukan saja iklan Kak Yasmin ataupun filem-filem Kak Yasmin, khasnya kalau ada apa perayaan ke. Tapi sekarang kita tak ada peluang lagi tengok. Kak Yasmin pernah bercakap dengan Kak Okey apa yang dia sangat nak buat tapi tak dapat dicapai sampai sekarang. Filem ke ataupun cerita-cerita yang dia mesti buat untuk karyanya. Ada satu skrip ni dia menang di Busan. Ya, Ya. di Korea. Yes. Dan skrip ni telah tertarik oleh seorang producer di Jepun. Ya. Cerita ni mengenai kisah mak saya dan nenek saya yang Jepun. Jadi Oh, nenek Jepun. ya, Oh, memang nenek keluarga. ya. Oh, bangsa Jepun. Jadi dia nak buat filem tu mengenai mak saya yang cara mana dia datang ke Malaysia dari Jepun dan dilakonkan oleh Sharifah Amani yang akan bertemu dengan pelakon Jepun. Jadi skrip dan casting semua dah siap. Ya. Tinggal syuting saja. Ya. Dia punya tempat pun dah dapat. Beberapa kali dah pergi dengan Sharifah Amani ke Jepun untuk lokasi filem itu. Tapi itu yang tak sempat. Dan juga Go Terdeus, a triathlon runner, 17-year-old boy who died while masa dia di finishing line Ya, ya. di Singapura. Keluarganya suruh Kak Yasmin buat filem mengenai Terdeus, Ya. kisah hidup dia. Ah. Jadi dua filem tu tak sempat Ya. Kak Yasmin habiskan. Filem yang tadi Kak Okey sebutkan tadi memang Rosalina Busa, oh, Forget Me Not. ya, ya, ya. Memang berasal dari cerita sebenar keluarga Yes. Kak Yasmin. Nenek seorang orang Jepun, maksudnya memang kacukan Melayu dengan Jepun. Itu sebablah. Sebabnya rupa mungkin kulit cerah sikit macam orang Jepun. OK， 所以可能我想问静平哦，那当年跟小张静平，其实你们也知道，就是因为这个剧本当时我还记得在一个放映会哦，盖斯明他当时也跟我说，他说这部电影本来要到日本去拍的，可是不幸的是他去世了，然后留下这个剧本。你们有没有想过把这个剧本重新的交给另外一个导演，把这个未完成的故事拍成呢？我觉得比较困难一点，因为 Yasmin 基本上它是一个很注重很真实的故事。如果那个比如讲 B 导演，他不具备这种特性包容的，你所谓的包容特性，跟他基本上还有画龙点睛的效果，是他基本上他都触动不到人心。所以基本上他不只是在看法跟想法有独特的见解之外，我相信很难再找到第二个导演。所以这个剧本其实还在，只不过没有真正找到一个适合的人选，包括刚才特别提到的，也许找不到一个适合的导演来去完成这个故事。你有看过这个故事的？他只有提过，因为我曾经建议他，就是你做了这个剧本，我会帮你做这个海报设计。
跟这个宣传的部分把它美化它。他讲没有问题，到时候我们一起去日本做宣传。哪知道过了3天后，他讲了这句话，他就往生了。来不及完成那个梦想。对。那我想Jovenly tentang cerita yang terakhir kan, yang tadi diterangkan oleh Kak Orchid, yang berkenaan dengan nenek yang berbangsa Jepun tu. Adakah Jovian pernah tengok atau tengok skrip tersebut? Yasmin masa dia dapat masa dia menang anugerah dekat Busan tu, dia pun tak tulis skrip. Dia masa orang tanya dia nak bertanding tak, dia kata okeylah, mana skrip? Skrip kat kepala. So jadi dia duduk situ, lepas tu dia buka mulut cerita dari start sampai habis, macam cara dia buat skrip Petronas juga. Dia kan storyteller. Dia ceritakan, dia bukan ikut skrip frame 1, frame 2, frame 2, tak ada. Dia ceritakan, lepas tu dia pernah ceritakan skrip kat kita lah. Adakah kemungkinan besar sesiapa yang akan menghabis ataupun mencapai impian yang belum tercapai tentang filem? Sampai sekarang masih tak ada siapa calon-calon yang sesuai untuk membuat filem ni? Macam Kak Orchid cakap tadi, memang casting dah siap, semua dah siap. First AD tu memang dah, dia punya framing, angle, jalan cerita semua dah siap. Kyong dengan Kepit semua memang dah tahu apa yang Kak Yasmin nak. Cuma tak sempat di shoot saja. Casting pun dah siap, tempat pun, location pun sudah siap. Tak ada siapa sekarang boleh meneruskan filem ini. Style Yasmin dia shoot commercial ataupun movie. Dia sayang sangat kru dia, sebab kru dia dah sebati dengan jiwa dia. Dia dah tahu apa yang Kak Yasmin nak. So sebab each time dia pakai saja dengan pakai Kyong dengan Kepit dengan Fendi Miraj, kalau siapa-siapa tak nak pakai Kepit, Fendi dengan Kyong, dia kata kalau macam tu I tak nak buat. So kalau nak buat memang Kepit dengan Fendi Miraj dengan Kyong memang boleh teruskan. Cuma yang I dengar khabar ada pihak yang tak nak dia orang buat sejurus sebelum dia meninggal. Maksudnya kalau tak ambil salah seorang yang dicadangkan oleh Kak Yasmin, memang filem itu tak sempurna. Yes, memang Yasmin tak nak shoot kalau kru dia tak ada. Tak lengkap. Tak lengkap. Ya. Yang saya dengar lah, producer di Tokyo tu dia nak pakai dia punya AD dan kru daripada sana. Editor pun dia nak pakai orang Jepun. Jadi Kak Yasmin kata kalau tak ada kru saya yang bersama saya takkan nak direct movie ni. Itulah sebab sampai dia meninggal pun filem ni tak mula. Sampai sekarang kita masih menunggu lagi. OK， 刚才我们说到就是雅斯米亚曼其实最后一部电影的剧本他已经是完成了，就是在他去世前，本来开工在即已经开始要拍摄了，只不过到现在还没真正找到一个理想的对象来延续这个梦想。或许今天晚上我们可以听到从Guy Orchid的身上 ，Jovian 还有精品的这个口中知道了，就是雅西米亚曼他的梦想其实还没有完成哦。那当然没有完成的梦想，也许对我们来说是一个遗憾。也许在这个即将到来9月15号，我们可以通过一个特别的活动哦
出席的当然也可以听听现场的这几个嘉宾呢为我们分享Kak Yasmin的过去的点点滴滴。Untuk event yang akan datang kan 15 hari bulan 9 next week, Love Story to Malaysia Works by Yasmin Ahmad in Celebration of Humanity and Peace. Tentang event ni kan Kak, ada apa pesanan kepada penonton kita yang bakal akan menghadiri? Jemput datang semua untuk saksikan compilation iklan-iklan yang saya suka lah. Semua yang dipilih oleh Kak, boleh terangkan yang boleh tahu piece mana yang dipilih? Tak boleh lagi? Okey. 1 jam atau 2 jam. Kita ada. Ya. 2 jam? Okey. Kita ada 2 jam atau 1 jam. Tapi I think untuk hari Ahad ni kita mainkan yang 1 jam. Kerana tak ada cukup masa. Yeah. Saya alu-alukan kedatangan semua yang minat karya Kak Yasmin, dan kalau yang rindukan Kak Yasmin, silalah datang untuk support. Because Kak Yasmin punya iklan semua harap-harap kita akan berjuang. 那静平，如果真的，我是想 segalanya yang cantik belaka, tak ada yang untuk keganasan, dan always supporting peace. Ya. Jovian, ada pesanan ataupun kalau saya selalu ada memikirkan setiap tahun kan, kalau saya ulang ataupun siarkan tentang sedutan Yasmin Ahmad yang pernah diterima di sini, saya selalu ingatkan Kak Yasmin akan muncul di sini dan dengar bersama-sama kita. Kalau Kak Yasmin dengar pesanan kita, apa yang Jovian nak cakap dengan Kak Yasmin? Nampaknya apa yang Yasmin harapkan, sebab sebelum dia meninggal, dia screensaver kat komputer dia letak huruf Wu Chang atau Wu. Sebab dia nak nak rendahkan diri dia sampai dia jadi Wu. Sebab pada dia Tuhan saja yang harus wujud dalam dunia ni. Dia harus jadi Wu dan lenyap. Jadi yang tu dia cakap kat kita 2 malam sebelum dia meninggal. So and dia nak memang jalan hidup dia memang sempurna lah. Apa yang dia inginkan, dia ending dia memang ngam lah. Sempurna. Memang sempurna. Dia dapat kalau nak tengok orang lain yang nak mengwukan diri pada saya lah, dia yang hajat dia tercapai lah. Sebab dia kata bila dia semayang, dia berdiri, lepas tu dia rukuk, lepas tu dia sujud. Setiap kali dia mengecilkan diri supaya mengingatkan diri supaya yang diri dia jadi Wu. Lepas tu Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Lepas tu dia pesan kita semua kalau boleh contohi teladan tu. Jadi yang saya tengok Surga Kakai, orang Surga Kakai harus saya rasa dia orang patut faham apa maksud sebenar Wu tu. Wu. Terima kasih Jovian. Kita akan berjumpa 15 hari bulan. Harap-harap kita akan berjuang. 那静平，如果真的我在想我们在做节目有关系到这个 Yasmin Ahmad 的时候，我总会想他会听着我们说的这一番话。其实你有什么话想对这个老师说的吗？感谢他留下了很好的种子给我们，继续从人生最平淡跟平凡的眼光去看每一件事情，从中你会发现到许许多多美丽
更美好的故事。sebelum kita mempersilakan 我们今天晚上的另外一位嘉宾将会为我们介绍这个即将到来的15号这场活动。我想最后想请Kak Oke 来说一番话。Kak Oke untuk mengakhiri program kali ini kan, ada apa yang Kak Oke nak ucapkan ataupun ada sesuatu yang Kak Oke ingin bercakap dengan Kak Yasmin yang kita sayangi semua? Saya sangat rindu sangat pada dia. Harap pendengar semua dapat ampunkan dosa dia kalau dia pernah buat salah atau ada karya-karya dia yang orang tak suka. Harap maafkanlah dan ampunkan dosa dia. Terima kasih kerana menjemput saya di studio yang Kak Yasmin sendiri pernah datang sebanyak 3 kali kan. Dan alhamdulillah masih ada yang ingatkan dan nak menonton karya-karya dia. Terima kasih. Saya tu terpaksa lepaskan sama ada kita suka atau tidak. Kalau tidak nanti kita akan jadi gila ataupun bunuh diri kan. Tapi dalam filem saya, kalau tengok trilogi ataupun quadrologi filem-filem saya, Orchid terjumpa cinta betul terhilang, betul terjumpa lain-lain pula betul hilang lagi, jumpa yang lain hilang lagi. Sebenarnya falsafah saya terhadap cinta ni begini tau. Saya rasa kita mengejar cinta daripada Tuhan ataupun dari agama Islam kami panggil Allah ya. Mungkin daripada segi dalam bahasa Cina mungkin dipanggil Tao. Sebab saya baca Tao Te Ching, Taoisme. Yes. Ada dia mengejarkan macam benda yang very similar. So pada saya kita mengejar kasih dan cinta Tuhan. Tapi along the way tu kita dibagi umpan-umpan dari Tuhan, membagi kita umpan di situ, di sini, di pekerjaan, di kita mencari-cari cinta Tuhan, tapi kita hanya ketemu mungkin di sebahagian kehidupan kita bertemu dengan cinta manusia. So mungkin sebab itu Orchid tidak pernah puas hati ataupun selalu hampa dan dia mencari yang baru. Sebab saya percaya semua manusia sama ada dia tahu atau tidak, dia sedang mengejar cinta Tuhan. Saya teringin sangat nak dengar Kak Yasmin nyanyi lah. Boleh tak? Lagu hujan. Ya, okey. So saya nyanyi 2-3 lain je lah ya. Mega mendung di angkasa, hembusan bayu dingin terasa. Memang alhamdulillah. ไม่แก้เขาว่าไม่แก้อะไรใจว่าเร็ว 每一年的农历新年，他用感性的故事告诉我们过年的意义。 ไม่แก้อะไรแล้ว 在他的电影里，有一个动人的女生，名字就叫 Orchid， 而在现实世界里 ，Orchid 又是谁呢？ Jason dengan Orchid bersama di tempat yang cantik, ada anak berserta gurau. Jangan fikirkan kenapa dan hanya rasakan. 配合9月15号即将举行的已故导演亚斯敏阿曼逝世4周年纪念放映会，在9月8号星期天晚上9点15分，安全考古地带。吉安邀请了嘎亚斯敏的亲妹妹 Datin Orchid 阿曼，将与你亲自述说姐姐还没说完的马来西亚故事。 Kau pergi